Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 pada ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, dan mereka memimpin rakyat jelata berpandukan kepada perintah-perintah Allah, berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mana mereka juga bersabar di dalam menegakkan kebenaran agama Islam yang mulia ini, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah, mereka yakin dengan apa yang mereka perjuangkan ini adalah satu kebenaran. Terima kasih di atas jemputan pada malam ini. Agak dah lama saya tak datang ke Kelantan ni. Dulu saya kerap je ke Kelantan ketika almarhum Ustaz Punyami Yaakob saya rapat dengan Allahyarham. Alhamdulillah sekali ini yang berbahagia Ustaz Ja yang atur kuliah-kuliah di Kelantan selama 3 hari. Ini hari kedua. Esok hari ketiga lusa pulang ke utara. Pulang ke utara pun sekadar tukar baju je. Kemudian saya akan terus ke Perak pula 3 hari. Jadi sekali lagi ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan apa-apa yang bakal saya bahaskan pada malam ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita bersama. Saya berhasrat tuan-tuan dan puan-puan untuk membahaskan ciri-ciri pemimpin yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat pemimpin yang Allah redha. Sebab ada juga pemimpin yang Allah tak redha. Dan di antara ciri-ciri pemimpin yang diredai Allah, yang pertamanya ialah pemimpin yang menjaga agama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hajj, surah ke-22 pada ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi, dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mendirikan solat, mereka juga mengarahkan rakyat jelata mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf. Dalam masa yang sama mereka juga mencegah segala bentuk kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Itulah di antara sifat pemimpin yang diredai Allah, yang menjaga agama. Almarhum Dr. Harun Din rahimahullahu ta'ala pernah berkata, menulis dalam sebuah buku susunan beliau, Manusia dan Islam, di antara ciri-ciri sebuah negara Islam, ayat ini. Di antaranya, bukan ini segala-galanya, di antaranya. Inilah ayat yang mempamerkan sifat sebuah negara Islam. Dalam Al-Quran, Allah mengajar kita, sekiranya pemimpin yang kita pilih tetapi tidak menjaga agama, bahkan bermain-main dengan agama,
menjadi kewajipan kepada kita supaya jatuhkan mereka. Agak-agak tu Imam ada ayat. Imam. Tu Imam hafal Quran 30 juzuk. Malam ni aku nak test tengok tu Imam. Ya, ada surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 70. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Arab Saudi pada muka surat 198. Kitab tu ada kat sini. Tuan-tuan kenal tak kitab tafsir Arab Saudi? Kalau tak kenal, belajar-belajarlah bagi kenal. Tengok bagaimana Allah mendidik umat manusia ketika rakyat jelata dipimpin oleh pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh, tidak menjaga agama. Allah mengajar kita, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Apa maksudnya? Dan tinggalkanlah. Allah suruh tinggalkan. Dia tinggal kat Kedah, tuan-tuan. Itu yang aku pelik. Aku ada kat sini, dia ada kat sini. Dia ni wali apa? Kan? Betulan dia orang sini Saya pun tak sangka dia orang sini. Tiap-tiap bulan saya akan bertemu dia insya-Allah di Kedah. Di Taman Desa Aman. Allah mengajar kita dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya main-main dan senda gurau. Dan mereka terpedaya tertipu dengan kehidupan dunia. Maklumlah, dah jadi menteri, timbalan menteri, hebat. Tetapi mereka tidak menunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin. Di antara tanggungjawab pemimpin ialah menjaga agama. Justru Allah mengajar kita dalam surah Al-An'am ayat 70 tadi, tinggalkanlah golongan ini. Mereka tidak layak menjadi pemimpin kerana mereka tidak menunjukkan kesungguhan nak melaksanakan perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri sifat-sifat pemimpin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, yang menjaga agama. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Ini bukan modal saya, tuan-tuan. Ini dalam satu teks khutbah Jumaat pada tahun 2013 yang disusun oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Kebetulan saya pergi kat masjid tu sampai awal. Saya baca teks tu agak menarik. Dan inilah poin-poin dia, cumanya saya sesuaikan dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Yang keduanya, pemimpin yang menegakkan syariat Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah," yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Tuan-tuan faham atau tidak apa maksud khalifah? Pengganti. Apa tugas khalifah? Tuan-tuan rujuk kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kat masjid ni ada tu Imam. Masjid Pimpinan Ar-Rahman. Mana? Mana. Ya. Cantik. Saya cukup suka kalau ada kitab ni. Ni kitab Jawi. Oleh kerana kitab Jawi pada muka surat 13. Kalau Rumi muka surat 16. Tuan-tuan sama-sama dengar, saya tak perlu nak hurai dah. Apakah tanggungjawab khalifah? Ayat Al-Baqarah ayat 30.
Muka surat 13. Tuan-tuan dengar sendiri. Huraian. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan kepada wahyi dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Jelas tak Tuan Imam? Sesiapa yang menjadi pemimpin di antara tanggungjawab khalifah dalam bahasa Arab, iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama maksud undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas umat manusia. Samalah dengan apa yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Tanggungjawab khalifah ialah mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan kepada wahyi dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Tolong fahami tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dibenarkan mencipta, menggubal sebarang undang-undang. Ini bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita menumpang hidup di bumi dia. Kita makan, kita minum rezeki Allah. Wajib kita kena ikut undang-undang dan peraturan Allah.